Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam ini kita mulakan kuliah kita yang pertama di masjid ini. Tengok dulu kalau sambutan baik kita buat setiap bulan. Kalau sambutan tak apa baik kita jadi 2 bulan sekali sudahlah. InsyaAllah malam ini kita test market dulu. Kita tengok macam mana sambutan kelang lama punya. Kalau sambutan dia baik insyaAllah. Jadi tiap bulan di sini, kalau slow sikit kita bagi tempat lain sekali lagi. Alhamdulillah, hasil perbincangan saya dengan yang berbahagia Tuan Imam kita, pandai kita setuju menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Satu kitab yang menekankan tentang soal rumah tangga, hidup suami isteri dan juga anak-anak di dalam rumah tangga itu. Kitab dia macam ni, saya beli RM1 7 kupang. Tapi kata kawan kita pergi belilah ni RM2 apa? RM2 4 kupang. Saya ingat kalau RM3 sekalipun semua orang boleh beli. Kalau RM3 sekalipun semua orang boleh beli dan kita minta sangat-sangat. Kalau boleh semua pakai beli. Supaya apa yang kita sebut, kita boleh balik tengok balik, kita boleh balik buat rojokan balik dan kita boleh ada satu naskah di rumah kita. Dan mula baca dia tulis di kulit depan mula dulu. Kata dia inilah kitab yang dinamakan dia Muhimmah pada Ilmil Hadis Nabi SAW. Muhimmah maksud dia important. Important, penting. Yang penting-penting. Muhimmah fi Ilmil Hadis maksudnya yang penting-penting daripada ilmu hadis Nabi SAW. Pada membicarakan kelebihan dan kepujian atas perbuatan isteri bagi suaminya. Okay. Kitab ni dia nak cerita sebagai isteri apa dia perlu buat pada suami dia. Tajuk ni penting sekali sebenarnya. Tajuk ni terlalu penting sebenarnya dalam keadaan masyarakat akhir zaman ini. Hari ini kadar perceraian di antara suami isteri berada pada tahap yang amat membimbangkan. Cuba pergi buat kajian di mana-mana pejabat qadi. Sama ada pejabat qadi di kampung ataupun pejabat qadi di bandar. Sama saja. Kes perceraian adalah kes yang cukup serius hari ini. Kerana tak ada orang gaji bercerai laki bini. Sikit, cukup sikit. Perkara cukup kecil. Bercerai suami isteri, anak selerak tarak 2-3 orang. So perlu sekali penekanan tentang soal tanggungjawab suami isteri ini untuk menjamin kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia inilah kitab yang dinamakan Muhimmah yang penting-penting pada ilmu hadis Nabi SAW. Pada membicarakan kelebihan dan kepujian atas perbuatan isteri bagi suaminya. Dan bicarakan segala kecelaan pada meninggalkannya dan derhakanya. Karangan Syekh Abdullah ibni Abdul Rahim Fatani. Ghafarallahu lahu walil muslimina amin. Itu cara kitab dulu. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Fatani. Ini ulama besar. Yang hidupnya dikorbankan untuk ilmu, yang hidupnya dikorbankan untuk dakwah, yang akhirnya mati dalam keadaan dia berilmu dan beramal dengan ilmu dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada tulisan kitabnya, insya-Allah. Kita mula tengok muka surat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu. Amma ba'd maksud dia adapun kemudian daripada itu. Ramai orang tu dengar dia tak tahu apa makna dia. Dia dengar khatib naik-naik atas mimbar. Alhamdulillahil qail nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Dia tu tengok saya tu apa benda dia kita disebut amma ba'd, malah ni tahu. Amma ba'd maksudnya adapun kemudian daripada itu. Maksud dia colon lah. Kalau dalam bahasa orang putih colon titik dua bertindih. Lepas ni dia nak abang lah. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu muhimmah yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Dia kata lepas ni kita nak cerita perkara-perkara yang kalau orang perempuan buat, dikira perempuan tu derhaka suami. Sebelum kita baca, kita nak abang. Kitab ni patut mau gendong orang perempuan kita buat main, bagi dia dengar. Mereka mau dengar benda ni. Di samping kita mau dengar. Jangan main hantar kita keluar hidup balai hokok daun di luar, kita tak mau. Kita pun mau dengar. Orang perempuan dia lebih-lebih lagi mau dengar. Pasal benda ni menyentuh tentang orang perempuan secara khusus. Dan dia juga menyentuh suami yang bertanggungjawab terhadap rumah tangga dia. Dua-dua orang kena dengar. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan. Orang perempuan kena mengaji bab ni. Dia kata supaya amalan yang dia buat dikira kebajikan di sisi Allah. Dengan sebab dia tak tahu benda ni, kadang-kadang dia buat apa-apa kerja jadi penat saja kerana Allah tidak redha dia. Begitu. Dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Lebih daripada tu kita ni, nama kata manusia ni tak ada lah yang kita harap melainkan keredaan Allah di hari akhirat. Tak ada guna kita hidup senang, tak ada guna kita rumah besar, tak ada guna anak kita ramai, tak ada guna anak-anak kita berjaya dalam pelajaran dunia, tak ada guna semua benda ni kalau sekiranya akhirat itu merana kita. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan hari akhirat itu lebih baik wa abqa, dan lebih kekal. Hidup kita atas dunia ni beda nak tunggu mati saja. Hidup kita di hari akhirat esok hidup yang tak ada mati baginya. Fikir ambil lah. Adakah kita lebih memberatkan hidup yang sementara ini dan kita membiarkan kita hidup susah di hari akhirat yang kekal abadi, ataupun atas dunia ni kita ambil patut padan saja. Akhirat esok yang kita nak jaga sangat-sangat. Itu tujuan kita mengaji. Tujuan kita illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Tidak ada lain melainkan untuk mencari keredaan Allah Tuhan yang Maha Tinggi, wala sawfa yarda, dan mudah-mudahan dia redha pada kita. Kerana beberapa seksa dan azab Allah Taala atas segala perempuan yang derhaka akan suaminya di dalam dunia ini. Pada esok harinya, maka sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Orang perempuan yang atas dunia buat lebih kurang dekat laki dia, derhaka kepada suami dia, di hari akhirat esok menyesal besar dia. Maka tiadalah berguna oleh sesalnya dan duka citanya pada waktu itu. Esok menyesal tak ada guna apa dah. Yang ni tak abang orang tahu, tapi duk buat balik lupa aja. Ni cerita kata atas dunia ni, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Ni cerita lama, cerita semua orang tahu, tetapi duk galik. Dalam-dalam duk tahu tu dia duk buat galik. Malam ni kita nak bagi sedar, jangan duk galik dah. Dunia ni tempat kita kena gelut untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah redha dekat kita atas dunia, insya-Allah Allah redha kita di hari akhirat itu. So, buatlah apa juga perkara, buatlah apa juga benda yang boleh mendatangkan keredaan Allah pada kita, yang boleh mengelakkan daripada menyesal kita di hari akhirat itu. A'lam, artinya ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya derhaka perempuan akan suaminya itu memberi fatwa oleh beberapa ulama, iaitu setengah daripada dosa yang amat besar. Jadi derhakalah dia sebab menegahkan akan suaminya daripada mengambil kesukaan sama ada di wat'i ataupun lainnya. Cerita isteri derhaka suami ini cerita besar. Ini cerita yang boleh mengakibatkan dosa besar.
Di antara benda yang boleh dikategorikan, yang boleh ditarifkan, yang boleh diletakkan di bawah kesalahan besar ialah apabila isteri tak mau bagi laki sonok-sonok dengan dia. Laki main duduk tepi dia kata mengada. Tuh, laki nak sonok dengan dia. Sekali-sekala ni nak sonok lah dengan dia. Tengok anak-anak tidur belakang dah, pergi nak melawak, duduk tepi. Dia singgung kita, debuk kita bagi. Pahang gatai dia kata. Ya Allah. Maknanya dia menegah suami daripada mengambil keseronokan dengan dia. Sama ada wat'i, maksudnya bercampur dengan dia, ataupun sebagainya, ataupun lain-lain juga. Nak melawak, nak suap nasi mulut dia ke apa ke. Dah. Kita pun tak nak buat pada lagu tu saja kata. Saja nak merah, nak suap mulut dia, suruh dia suap mulut kita. Saja sekali-sekala nak buat, nak bagi ceria rumah tangga tu. Nak buat dia pergi kata tak ketahuan lagi tak pula. Itu dikira derhaka. Isteri derhaka suami. Seperti menegah dia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang tempat daripada badannya. Tak boleh tepuk sikit. Suami nak gabui-kabui atas belakang dia, dia kata tak. Tak leceh. Leceh. Suami nak gabui-gabui, dia kata laki itu saja nak mengadang dengan dia. Dia kata wah pelik dengan amalan ni, dia bagi pergi lemah. Tak boleh tepuk. Itu derhaka namanya. Demikian lagi derhaka ia sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin suaminya. Sama ada suami itu hadir ataupun ghaib, tak kira. Suami ada di rumah, dia keluar hidup menyembang rumah orang lain tanpa pengetahuan suami, tanpa izin suami. Itu derhaka nama dia. Ataupun suami pergi kursus mana-mana, dia cara hidup menyembang setiap hari, itu juga derhaka nama dia. Orang perempuan dalam misi, celaru kalau betul, no? Tak celaru, yang ni hukum agama. Yang ni hukum agama. Tak leceh. Tak leceh, memang hukum agama macam tu. Agama buat hukum macam tu nak bagi jadi elok. Nak bagi jadi elok, pergi keluar sembang tu leceh punya cerita tu. Tak lagi bukan dia nak sembang benda elok-elok. Bukan dia nak sembang pasal cara ambil ayat semayang. Bukan dia nak sembang pasal apa nama ni. Tak, dia tak sembang, dia sembang pasal lain. Apa sih keluar hidup sembang kat situ punca tu membawa kepada dosa lah. Maka agama tak bagi benda tu berlaku. Kecuali dengan izin suami. Suami kata pi, dah pisah aja. Tak lagi yang kena balik. Maknanya di bawah pengawasan suami. Tak apa. Kalau suami dia nampak tu gelak, berat lebih pada lelaki dia gelak, dia keluar main, masuklah tu. Kita tunggu, dia marah. Jadi maknanya kena bergerak di bawah pengawasan suami. Untuk menjamin keharmonian rumah tangga. Islam letak peraturan yang macam tu. Atau keluar ia kepada majlis zikir, atau kepada majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain. Tak boleh. Isteri keluar daripada rumah, tak minta izin suami. Dia nak belajar berzanji. Berzanji bukan fardu ain. Maka dia keluar itu hukumnya haram. Walaupun ustaz yang mengajak berzanji itu. Haram. Maka tiada derhaka ia keluar kerana belajar hukum haid dan nifas. Dan sekalian ilmu yang fardu ain. Kalau dia keluar kerana nak pergi belajar fardu ain. Itu tidak berdosa dia dan tidak derhaka dia. Walaupun suami tak bagi, dia boleh keluar. Tetapi wajiblah atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain itu dan haramlah atas suaminya menegah isterinya. Suami pula haram kalau sekiranya tak bagi tak bagi isteri pergi mengaji fardu ain. Bini kata dia nak pergi masjid, petang ni ada orang mengajak bab semayang. Semayang itu fardu ain. Laki dia kata tak saduk pergi. Dia kata tak boleh lah. Saya pun semayang pun tak apa nak ketahuan. Tanya abang, abang pun 2 kali 5 dengan saya aja. Abang dengar-dengar lagu tu tak bagi makan. Tindakan suami tak bagi isteri pergi mengaji fardu ain. Hukum haram ke atas suami itu. Kata dia daripada keluar kerana hendak menuntut fardu ain jikalau tiada ia alim. Tetapi wajib atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain itu dan haram atas suaminya menegah isterinya daripada keluar kerana ia hendak menuntut fardu ain jikalau tiada ia alim.
Adapun jikalau ada ia alim, nescaya wajiblah atasnya mengajar akan isterinya itu. Maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya, lagi derhakalah ia. Dan jadi derhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya. Kalau suami orang alim, di rumah pun dia boleh tanya, laki dia dah boleh bagi tahu benda fardu ain semua laki dia boleh bagi tahu, dan laki dia tak bagi dia keluar. Ketika itu dia wajib patuh pada suami dia. Kalau dia keluar juga, berdosa dia. Tapi kalau suami dia tu haji, tapi haji nak motor aja, dia kena keluar dia. Saya syok tengok awal Islam nak Sabah punya tu. Satu ustaz Sabah punya tu. Oh, bersedap dia cakap. Dia kata haji, tapi haji tak lebih daripada haji nak motor aja. Kita tak tahu ni jenis haji nak motor ni. Kalau sekiranya dia tegah isteri tak bagi pergi mengaji fardu ain, sedangkan dia pun haji nak motor aja, tak boleh nak ajak isteri dia, suami tu haram tegah isteri pergi mengaji. Tapi kalau sekiranya suami boleh beri pendidikan fardu ain pada isteri, dan dia tak bagi isteri dia keluar, dia kata kat isteri dia, hang tak faham apa, tanya aku. Isteri dia tak peduli, nak pergi belajar juga. Ketika itu haram isteri dia keluar. Clear, benda tu clear. Kata dia, dan derhaka pula sebab menyelak ia. Jangan baca menyelak, menyelak. Kitab lama ni tidak sebut dia jadi celah. Dan derhaka pula sebab menyelak ia akan pintu ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Suami nak masuk, pergi kunci pintu pula. Pasal apa? Pasal balik mengaji lambat. Kunci pintu tak mau buka. Yang lelaki ni duk balon pintu gedung mula katuk pelan kan. Assalamualaikum. Tak buka lagi. Naik. Tak buka lagi. Katuk lagi gedung. Assalamualaikum. Terus sikit lagi. Tak buka lagi. Tak lagi. Balon tu gedung macam pukul kena raya. Tak buka lagi. Tak lagi. Penerajang naik. Baru mai buka. Balik lambat, dia kata kacau orang. Ni semua ni cari penyakit semua ni. Ni semua hukumnya haram. Apabila suami balik, tidak disambut dengan baik, bahkan diselak pula pintu, tak bagi suami masuk, maka semua tu derhaka namanya. Dah. Amai di pengalaman belakang semua lepas senyum satu macam aja. Dia kata aku kenal lah. Saya kenal lah. Alright, cantik Elsa sebut malam ni lah. Lagi dia tanya kawan rakam ni. Ni hang perlu rakam ke aku satu boleh lah. Balik patang di rumah beras sikit. Bagi dia padang. Untuk abang lama dah dia tu. Kamu nak heran dia kata bagi dengar ustaz kata. Kita kata malam ni hak betul sungguh pun. Hak betul sungguh pun. Kadang-kadang kita ni orang nampak kita kot luar tu hebat. Sebenarnya tak ada apa takut kat bini. Dah sungguh-sungguh pun. Itu sebab timbulnya hadis Nabi SAW yang Nabi kata ada apabila berlaku 15 perkara ini halal bala Allah turun kepada umat itu. Di antaranya apabila suami wa ata'ar rajulu zaujatah, apabila suami taat pada isteri, bala Allah akan turun. Tengok mai ke masjid ni nampak kemas lah, tak sangka lah di rumah tu. Ya cik, ya main. Tak sangka. Malam ni kita nak dah jadi penakut lu betul. Tak boleh, haram seorang suami pergi takut kat bini dia. Suami boleh dengar nasihat bini, tapi suami tidak boleh takut pada bini, tak boleh. Suami mesti jadi ketua di dalam rumah tangga, tapi ketua yang berasaskan ilmu yang sahih. Bukan ketua yang serupa ketua saja, tak ada apa. Ketua bini dia kata ketua apa lagu ni. Dia kata hang pun subuh tak ambil mayang. Itu kita sama. Jadi yang kita main mengaji ni nak perkemah kita tu. Bila kita tu kemah sungguh, kita taat pada Allah sungguh, kita reti sungguh, kita faham sungguh. Bila kita atok anak bini kita, insyaAllah dia taat kita. InsyaAllah dia taat kita. Dia segan dekat kita. Jadi hak main mengaji ni, main kerana kita nak perkemah diri kita. Mudah-mudahan dengan kita perkemah diri kita dari segi ilmu, dari segi amal, dari segi kesungguhan dengan Islam, kita perkemah sungguh-sungguh. Kita tak payah duduk contoh darah-darah di rumah. Anak bini dengan sendirinya hormat dekat kita. Dengan sendirinya Allah campakkan rasa hormat dalam diri mereka, insyaAllah. Nah? Baik, kata dia, dan derhaka pula sebab mintanya akan palaknya, dan derhaka pula sebab masam mukanya, kemudian daripada bersihnya. Derhaka tu semua tu kira derhaka suami
Dengan isteri, apabila isteri masam muka, derhaka isteri itu. Apabila isteri minta talak, derhaka isteri itu. Celaru ni, celaru lah ni, cukup celaru. Ibu bapa hari ni tolong sangat-sangat jaga supaya rumah tangga anak menantu mereka jadi elok. Tolong sangat-sangat. Setiap letak baru ni jumpa satu budak muda, mai jumpa mai duk teriak kat kita apa begitu gini apa saya apa, bini lari pada rumah. Bini lari pada rumah. Apa menikah berapa lama dah? Kata baru menikah 7 bulan. Baru 7 bulan menikah, bini lari pada rumah. Pasal apa yang dia lari? Saya pun tak tahu pasal apa. Satu dia nak lari aja. Yang bagusnya lari, mak pak dia main ambil pula. Ini yang kita tak mau ni. Yang ni kita tak mau. Kita orang tua-tua. Patutnya kita tu jadi orang tengah. Meredakan keadaan. Ni dah tolong perangat lagi pula. Mai tonggak pungkok kereta, tolong hantuk barang apa semua, cungit balik rumah kita. Hang siapa? Ni anak hang. Sungguh perempuan ni anak hang. Tetapi perempuan ni isteri orang dah. Anak perempuan kita ni, selama dia duduk bawah jagaan kita, selama dia belum berumah tangga, kita lah wali yang boleh berkuasa ke atas diri dia. Tapi bila dia berumah tangga, suami dia duduk nombor 1 dalam hidup dia. Jangan kita hidup rosak rumah tangga dia. Jangan. Kecualilah apabila sudah sabit, terang, ada bukti yang kukuh, yang sahih, bahawa suami dia duk buat naya kat dia, duk dera dia, ada kesan-kesan penderaan pada dia. Kes ni bawa pergi pejabat kadi, kita guna saluran yang ditetapkan oleh syarak, selesaikan dengan cara yang diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan dia duk buat kajian di pejabat-pejabat kadi. Ini di antara punca. Di antara punca ibu bapa masuk campur. Ibu bapa mengerohkan lagi keadaan rumah tangga anak-anak dia. Budak-budak muda dia menikah seronok. Bila dia jadi kelang kabut, kita lah kena matangkan dia. Kita kena beri pendidikan pada dia. Kena beri adab pada dia. Supaya dia reti. Bukan kita tolong pergi perontoh lagi hal mana yang duk sengit dah. Kata dia, dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya itu. Tersebut di dalam kitab fiqh. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu. Dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun. Satu lahzah ni 1 second. 1 saat. Sikit aja masa muka dekat laki dia. Sikit aja. Satu lahzah aja. 1 second aja nampak tak suka kat laki dia. Derhaka dia. Kena manis selalu lagu tu. Itulah aku. Islam mau lagu tu. Islam mau lagu tu. Boleh buat tak boleh buat tu kita punya pasal. Islam mau lagu tu. Isteri kena mana aja selalu dengan suami dia. Tunjuk tak sonok sikit. Derhaka dia. Jangan main mengaji dia. Dia kata nescaya tiada wajib atas suaminya. Apabila isteri itu nampak muka matam sikit aja, nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu, dan tiada pula wajib memberi pakaian pada fasal itu. Ya. Apabila buat muka matam aja kat laki dia, alamat tengah hari ni hang ikut suka hang lah, anak rebus Maggi dalam mari ke apa ke, aku tak ada kewajipan dah bagi makan hang tengah hari ni. Lepas tu lagi dia bila dia manis balik kena pergi beli bagi makanan. Dari segi fiqahnya macam tu, kita tak buat lah. Tapi dari segi hukumnya macam tu. Dan tiada pula wajib gilirannya. Tetapi hukum perempuannya demikian itu sebenarnya, bahawa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya, sehingga balik daripada derhakanya itu kepada kebajikan taat pula. Dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun. Kalau suami itu, kalau isteri itu muka masam aja sampai 2-3 tahun, 2-3 tahun lah dia tak wajib nafkah ke atas bini dia. Dan sebaik-baiknya dia tinggal isteri dia di tempat tidur. Dia boleh tak ceraikan isteri dia, dan dia boleh ajak, dia boleh beri takdib kepada isteri dia dengan cara yang macam tu, walau beberapa tahun sekalipun, dia kata. Tapi kalau jenis bini dia beranak main muka tak hati senyum, tak payah buatlah. Macam Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi bila sampai dibawa melawat syurga, sampai di neraka, diangkat hijab dan sebagainya, dinampakkan neraka, Nabi nampak malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka ni. Nabi tengok Nabi kata, wah dia ni pelan ni. Nabi tanya kepada Jibril. Dia kata, siapa orang ini wahai Jibril? Dia kata, ambil tak senyum aku ni.
Orang lain sepanjang jalan tadi aku jumpa, semua senyum, semua bagi salam dekat aku, semua ucap barakallah, semua macam tu. Dia ni seorang aja aku sampai tak senyum langsung ni. Jibril kata untuk sahabat hati, dia ni memang dilahirkan macam tu. Dia ni apa orang kata? Born macam tu. Memang beranak mai, kalau orangnya lah, dia beranak mai lagu tu. Jibril ni, apa nama Zabaniyah ni, Allah jadikan dia tu jadi macam tu. Dia, kalau malaikat jaga neraka duk senyum, susah. Macam kita kata polis trafik lah. Polis trafik duduk senyum panjang mata, tak boleh lah. Dia kena serius lah. Marah pun dah ya, tapi buat tak tahu tu ya. Salah dah lah aku sama. Buat dah, buat kering gitu. Kalau dia senyum, susah lah. Nak saman susah. Malaikat Zabaniyah pun tak boleh senyum. Senyum susah lah. Nuh nak masuk neraka ni semua nak kena azab. Jadi kena padan dengan azab yang nak diberikan kepada penghuni neraka. Maka Allah jadikan Zabaniyah tu muka dia saja. Apabila penghuni neraka tengok sudah menjadi azab bagi mereka. Muka dia tu dah azab dah. Tengok tu jadi tak seronok lah. Tu azab penghuni neraka kena. Dan telah melaknat akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat yang berbuat bakti. Yang tiada derhaka mereka itu kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun. Dan bahawa menyeksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina. Iaitu di dalam neraka. Itu malaikat yang jaga neraka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan dia macam tu. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak, maksudnya dengan benar, kalau hampa tahu sungguh-sungguh segala suami kamu atas kamu sekalian saya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan hadapan mukanya. Sayyidatina Aisyah kata dalam satu hadis, dia kata kalau hampa tahu sungguh-sungguhlah tanggungjawab isteri terhadap suami, kalau hampa tahu sungguh-sungguh debu di kaki suami hampa tu hampa sanggup ambil sapu di muka hampa. Semata-mata kerana nak cari reba suami. Aisyah kata kalau hampa tahu, hampa akan buat macam tu. Dan telah mengeluarkan oleh hakim bahawa sesungguhnya seorang perempuan berkata ia bagi Nabi SAW bahawa sesungguhnya anak mamakku si Anu namanya ibunya meminang ia akan dia akan daku. Maka kabarkan olehmu akan daku apa-apa hak suaminya atas isterinya. Maka jikalau ada sesuatu yang kuasa aku mengerjakan dia, nescaya hendaklah aku berkahwin akan dia. Dia cerita di dalam hadis ni bahawa satu orang perempuan dia nak menikah, lalu dia pergi tanya dulu apakah tanggungjawab dia sebagai isteri terhadap suami dia. Dia tanya dulu, minta penjelasan. Maka bersabda Nabi SAW, setengah daripadanya itu jikalau mengalir dua lubang hidungnya akan darah atau nanah, maka menjilat ia perempuan itu akan dia dengan lidahnya. Sesungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan hak suaminya. Nabi pergi jawab kata, hang kalaulah kata hang ada laki, hidung laki hang berdarah, menanah, hang bukan ambil kentola lap nanah dengan darah tu, hang pergi jilat dengan lidah hang, nanah dengan darah tu. Belum lagi kamu sebagai isteri menyempurnakan hak tanggungjawab isteri terhadap suami. Nabi jawab begitu kat dia. Jikalau patut bagi seorang manusia bahawa sujud ia bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud ia bagi suaminya. Apabila masuk ia atas isterinya, bagi orang yang melebihkan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas isteri dia. Nabi kata pula lagi, kalaulah Islam membenarkan manusia sujud pada manusia, aku suruh isteri sujud pada suami. Maka berkata oleh perempuan yang bertanya itu, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya jadi Nabi, maka tiadalah aku bersuami selama kekal di dalam dunia ini. Dia dengar lagu tu, dia kata kalau aku tu aku tak nikah lah. Dia kata sama lah, biarlah aku jadi andar tu ke apa ke, biar kat aku lah. Aku tak boleh, kalau lagu tu aku tak boleh nikah. Nah, cerita seorang sahabiah, seorang perempuan sahabat pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ni masalah aku lah ni, ada orang masuk Minang. Jadi sebelum terima tak terima pinangan ni aku nak tahu dulu, setelah aku jadi isteri itu apa tanggungjawab aku terhadap suami aku. Nak tanya yang tu dulu. Bila tanya lagu tu, Nabi sudah gempak dia.
Gempang abah tu hak sungguh tu. Tapi cara Nabi abang tu dia takut dah. Nabi kata kalau sekiranya suami hang berdarah hidung, menanah keluar ke hidung, hang tak lap, hang jilat benda tu dengan lidah hang, pun hang dikira tak menyempurnakan hak isteri lagi. Hang kena buat lebih pada tu. Tu hak sungguh tu. Tapi cara Nabi abang tu dia takut dah. Nabi kata kalau sekiranya suami hang berdarah hidung, menanah keluar ke hidung, hang tak lap, hang jilat benda tu dengan lidah hang, pun hang dikira tak menyempurnakan hak isteri lagi. Hang kena buat lebih pada tu. Kalau sekiranya Islam membenarkan manusia sujud manusia, isteri wajib sujud pada suami. Bila Nabi kata lagu tu, dia kata nampak gaya aku tak nikah dah. Lama aku hidup ni aku tak mau nikah. Susah saya kata. Itu daripada hadis Nabi SAW. Dan sesungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah SAW bahawa sesungguhnya ia tak kala datang ke Madinah, keluar ia kepada satu jenazah. Maka melihat ia akan beberapa perempuan mengiring akan jenazah. Maka sabda ia bagi sekalian mereka itu, adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung? Maka sembah kami sekaliannya tiada. Maka bersabda ia, adakah kamu sembahyang serta orang yang sembahyang akan dia? Maka sembah kami sekaliannya tiada. Maka sabda Rasulullah SAW bagi sekaliannya, balik oleh kamu sekaliannya, tiada ada di ziarah dan tiada ada pahala. Maka sekalian mereka itu perempuan disuruh mereka itu dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu, kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu. Nescaya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadah bagi segala laki-laki, seperti barang yang lain yang diceritakan dalam sebuah khabar bahawa sungguhnya seorang perempuan datang dia kepada Nabi SAW bersabda ia baginya, apa bicara engkau? Maka sembah ia, ya Rasulullah, bahawa sesungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Maka sabda ia, kerana apa? Maka sembah perempuan itu adalah sekalian mereka itu bahawa berkata semuanya bahawa sesungguhnya Allah menjadikan ia akan kita sekalian, dan pula menjadikan ia akan kita sekalian ini di bawah tangan, yakni di bawah perintah segala laki-laki. Kita punya panjang hadis tu. Dia nak abang sikit saja. Dia nak abang kata satu hari Nabi SAW apabila keluar jumpa orang duk bawa jenazah nak pergi simpan. Bersama dengan jenazah tu ada orang perempuan duk iring sekali. Bila sampai di tempat nak disembayangkan, Nabi panggil beberapa perempuan ni, Nabi tanya mereka. Nabi kata ni hampa pergi ziarah mayat, hampa iring mayat, apa semua hampa sembahyang mayat ni, adakah hampa buat semua benda ni? Adakah kamu mengiring jenazah ni? Dia kata tidak. Adakah kamu sembahyang pada jenazah ni? Dia kata tidak. Sebenarnya kami tak iring, kami tak sembahyang, kami tengok aja jenazah ni. Kalau begitu Nabi kata pergi balik kan. Nabi kata ke orang perempuan ni pergi balik. Hampa tak dituntut semua benda ni. Tak dituntut orang perempuan supaya pergi iring mayat sampai ke kubur. Tak dituntut orang perempuan supaya sembahyang mayat di masjid. Orang perempuan tak dituntut semua benda ni. Sebaliknya orang perempuan dituntut supaya berkhidmat kepada suami di rumah. Nabi kan. Dia duk komplain lagi. Dia kata apa ni Islam duk sekat dia. Tak bagi jadi ketua, tak bagi yang tu, tak bagi yang ni, ni pesaka dapat setengah, orang lelaki-lelaki dapat satu. Dia duk komplain lagi, padahal hak spesial banyak Tuhan bagi kat dia. Orang lelaki-lelaki dituntut keluar sembahyang berjamaah, orang lelaki-lelaki dituntut supaya berjihad, orang lelaki-lelaki dituntut supaya keluar berdakwah, orang lelaki-lelaki banyak tuntutan yang Allah letak ke atas orang lelaki-lelaki. Nak dapat pahala kena buat benda-benda ni semua. Orang perempuan, Nabi kata tak payah semua ni. Tak payah iring jenazah, tak payah sembahyang jenazah, tak payah keluar berjihad lawan, bawa pedang, tak payah. Apa cuma duduk di rumah, khidmat pada suami hampa dengan sebaiknya. Pahala yang hampa dapat sama dengan pahala orang lelaki-lelaki yang keluar di merata tempat. Spesial punya hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang perempuan ini. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya pula tu diceritakan bahawa sesungguhnya perempuan datang kepada Nabi SAW bersabda ia baginya, apa bicara engkau? Maka sembah ia, ya Rasulullah, bahawa sesungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Seorang perempuan pergi jumpa Nabi. Bila sampai Nabi kata hang mau apa? Nabi kata hang mau apa? Jawab perempuan tu, ni saya nak bawa geng perempuan ramai-ramai main jumpa ni. Kau main.
Maka sembah ia ya Rasulullah bahawa sesungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Maka bersabda ia, kerana apa? Maka sembah perempuan itu adalah sekalian mereka itu bahawa berkata semuanya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia akan kita sekalian. Dan pula menjadikan ia akan kita sekalian ini di bawah tangan, yakni di bawah perintah segala laki-laki. Kami nak main jumpa hang, nak minta penjelasan. Kami tak puas hati. Pasal apa orang perempuan ni dijadikan di bawah kekuasaan laki-laki? Kami ni apa? Kami ni timun, mereka teriak. Jadi begitu. Kami golek pi pun kami luka, mereka golek mai pun kami luka. Jadi kami ni timun. Ni tak puas hati ni. Nak tanya Nabi ni. Macam mana cerita? Apa ni yang Tuhan tentukan macam ni dekat kami? Lagi dihisapkan kita sebab hak mereka itu. Orang perempuan ni nak dihisap di hari akhirat esok bergantung kepada sejauh mana dia berkhidmat kepada suami dia. Sampai nak hisap di hari akhirat esok pun Tuhan cek balik dia dengan suami dia macam mana. Di dalam segala rumah dan menjadikan ia akan kita sekalian akan tempat keinginan bagi segala mereka itu. Bahkan kami ni orang perempuan jadi tempat orang lelaki-lelaki lepas nafsu aja. Ni, woman liberation. Zaman moden ni dia panggil woman liberation. Hak pembebasan wanita. Zaman Nabi dulu timbul dah. Timbul dah gerakan yang macam ni. Rasa tak puas hati ni timbul dah. Dah pergi jumpa Nabi dah. Dah luahkan dah isi hati mereka tak puas hati tu dekat Nabi dah. Dan fardukan atas kita berkhidmat bagi mereka itu. Kami ni perempuan diwajibkan pula khidmat bagi suami. Dan menjadikan ia bagi mereka itu perang sabil dan hadir berjamaah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan ia akan mereka itu dengan khitab tiada kita. Maka apa kita ganti akan barang yang mengurniai Allah Taala akan mereka itu. Dia kata orang lelaki-lelaki peluang dapat pahala banyak. Orang perempuan kata. Mereka boleh keluar berjihad, mereka keluar sembahyang berjamaah, mereka dituntut supaya berdakwah, mereka keluar semua keluar dapat pahala. Kami suruh duduk di rumah. Dia tak puas hati. Dia tanya Nabi. Maka hairanlah Rasulullah SAW daripada sebaik-baik ibaratnya. Dan berkata ia, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada pekerjaan Allah Ta'ala daripada engkau. Kemudian bersabda ia, menyampaikan olehmu daripada belakang engkau daripada segala perempuan yang Islam, bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu semuanya. Nabi kata hang pi balik habaq kat orang perempuan hang kata hang nak buat mai tak kita gaduh mai balik pi habaq kat depa kata orang perempuan memadai duduk di rumah berkhidmat kepada suami, pahala dia sama dengan pahala laki-laki keluar sembahyang berjamaah, berjihad, berdakwah dan sebagainya. Balik habaq kat orang perempuan macam tu, tak payah jumpa aku. Lihat. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang yang diceritakan bahawa sesungguhnya seorang badui datang dia kepada Nabi SAW, maka berkata ia bahawa sesungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah Ta'ala dan aku percaya dengan dikau dan tiada aku benarkan akan dikau melainkan dengan mukjizat yang diperlihatkan akan daku. Maka bersabda baginya Rasulullah SAW, apa yang engkau kehendaki? Seorang Arab berdiri pergi jumpa Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, aku bukan tak percaya kamu. Aku boleh percaya apa yang kamu bawa dengan syarat ada benda ajaib, ada mukjizat yang ditunjukkan pada aku. Ini zaman tu. Zaman tu dia pergi jumpa Nabi, dia cabar, suruh tunjuk depan-depan. Muhammad, kamu dakwah kata kamu Rasulullah. Cuba tunjuk satu bukti bahawa kamu ini sebenarnya Rasulullah. Cuba tunjuk satu bukti. Minta bukti. Maka Nabi Muhammad SAW pun apabila ditanya macam tu, dia pun beralih tengok kiri kanan dia. Kata dia, apa yang engkau kehendaki? Hang nak apa? Maka berkata ia, engkau suruh akan pohon korma yang sudah kering ini. Maka datang ia akan dikau. Dan adalah antara hadapan keduanya itu satu pohon korma yang kering lagi sudah lama. Maka bersabda Rasulullah SAW bagi badui itu, pergilah olehmu dan kata olehmu baginya bahawa sesungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Bila Nabi kata, hang mau aku buat apa? Dia pun tengok pokok korma. Korma mati dah. Pokok korma yang dah mati. Tengok pokok korma tu. Dia kata, okey Muhammad. Tu dia pokok korma tu. Hang panggil dia main ke hang.
Ada ke pula kerja lagu tu? Ada ke pula? Tapi ya lah, tak apalah. Dia Nabi, jadi cabar dia boleh jadi. Cabar kita lagu tu. Dia kata tu dia, tunggu pokok nyok. Saya dah. Cuba suruh tumbuh pokok kurma ni. Saya tunggu pokok nyok tu. Saya pun pergi cari perempuan nyok, balon dia belakang dia. Nak ikut, tak mau ikut, sudah habis. Kata. Zaman Nabi tak apalah. Dia tengok pokok kurma mati, dia kata tu dia, Muhammad, hang panggil pokok kurma tu mai kang kalau boleh. Ada ke pula minta lagu tu? Nabi kata tak apa. Alright. Hang pergi ke pokok kurma tu. Hang pergi bisik kat dia. Nabi kata, bisik kat dia, abang kata Muhammad panggil hang. Nabi suruh buat lagu tu. Maka pergilah ia dan berkata, ya hai pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad, bahawa sesungguhnya dia memanggil akan dikau. Dia pun pergi kat pokok kurma bisik. Dia kata, Muhammad panggil hang. Dia kata. Maka bergerak-geraklah pohon kurma itu daripada pihak yang kanannya, dan tercabutlah segala akarnya, dan bergerak-gerak pada sebelah kirinya, maka tercabutlah pula segala akarnya. Bergerak balik kanan, terbungkai akak balik kanan, terbungkai akak balik kiri. Pokok kurma itu jadi lagu tu. Maka jadilah ia datang seperti demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kalah hampir ia kepadanya, memanggil ia serta assalamu alayka ya Nabi Allah. Tu dia. Cabut akak kiri kanan, jalan cepat-cepat pergi kat Nabi, pergi kata pula, bercakap pula, assalamu alayka ya Nabi Allah. Dia kata lagu tu. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikas salam. Nabi jawab ke pokok kurma ni. Maka berkata oleh badui itu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Badui itu tengok-tengok lagu tu, dia kata ni bukan dia melawah punya cerita ni. Dia petuih mengucap, maka bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memadailah akan dikau ini, artinya mukjizat ini. Maka berkatalah ia, kafa, artinya memadailah. Kemudian menyuruh oleh Nabi akan pohon kurma itu kembali, maka kembali ia kepada tempatnya. Itu dia. Dia tengok-tengok lagu tu, dia kata cukup Muhammad, cukup. Jangan ditunjuk lebih lah. Jangan ditunjuk lebih. Cukup setakat tu ya, kafa, cukup. Nabi kita bohong tahu. Nabi pun balik kat pokok kurma tu, ambil balik. Ambil balik. Selesai dah kerja. Maka pokok kurma tu pun balik, duduk di padu dia balik, mati balik. Ni bukan hikayat Sang Lamri. Ini bukan hikayat Merung Mahawangsa. Ini bukan cerita Awang Sulung Merah Muda. Ini cerita mukjizat Nabi. Orang hari ni bila dia baca lagu ni, dia duduk kacik gigi dia. Gelap kepala, selaru apa ni. Lagu ni boleh percaya. Dah, benda ni jadi sungguh. Zaman Nabi benda ni jadi sungguh. Lebih daripada tu pun jadi zaman Nabi. Nabi tengok bulan, Nabi buat isyarat dengan tangan, bulan terbelah dua. Kita baru ni dalam-dalam duk kata gerhana, awan yang main tutup, tak nampak gerhana apa, gelap habis semua. Pasal nak hujan. Gerhana semua, tapi tak nampak gerhana tu, pasal awan duk tutup. Kalau kita nak kata awan, hampir kita pergi. Tak boleh, kita tak boleh, kita tak ada tu. Tapi Nabi SAW bila dicabar dia, Yahudi main cabar dia, dia buat isyarat ke bulan, bulan terbelah dua. Bahkan lebih pada tu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat Nabi sebagai tanda mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebab di dalam sebuah hadis yang membicarakan tentang iman. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat dia, ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imana. Nabi kata, siapa di kalangan yang banyak-banyak duk beriman ni yang kamu kagum, yang kamu berasa hebat dengan iman dia? Sahabat kata, al-malaikah, kami kagum dengan malaikat. Malaikat ni dia boleh taat dekat Tuhan, dia tak maksiat dekat Tuhan sedikit pun. Hebat malaikat ni. Nabi golek kepala. Nabi kata kalau malaikat beriman itu perkara biasa. Wal wahyu yunzilu alaihim. Wahyu turun dekat malaikat baru sampai kat kita. Jibril dapat dulu wahyu baru pergi habaq dekat Nabi. Kalau sekiranya malaikat beriman tu biasa. Nabi kata tak ada apa. Kalau lagu tu siapa? Sahabat kata kami ya, kami hebat. Pasal apa adalah ramai-ramai masyarakat Arab ada ni depa semua pakat tak mau beriman, kami ni beriman. Hebat kami ni. Nabi kata hang perasan aja. Nabi kata, wa ana baina azhurikum, kerana aku ada di tengah-tengah kamu.
Macam ni lah. Kalau tak berapa nak yakin, pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Lala tu. Jumpa, ya Rasulullah, aku duk berasa tak yakin pula dah ni. Hang betul ke Rasulullah? Nabi boleh tunjuk bukti tunai-tunai dengan mukjizat yang Allah bagi dekat dia. Kalau dia beriman, biasa. Dia tengok depan-depan dia. Yang kata Nabi Muhammad tu dia. Dia ada depan dia. Dia tengok Nabi. Dia tahu akhlak Nabi. Dia tahu peribadi Nabi. Dia tahu macam mana rupa Nabi. Dia tahu hidup Nabi. Dia tahu semua. Dia tengok Nabi depan-depan. Kalau dia beriman, biasa. Habis apa yang hebat iman? Nabi kata, qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Nabi kata orang yang hebat iman ialah mereka yang lah tak ada lagi. Esok baru mereka ada. Zaman ni tak ada lagi. Esok ni baru mai puak-puak ni. Yajiduna suhufan. Mereka dapati ada satu kitab di depan mereka. Quran. Yu'minuna bima fiha. Mereka beriman dengan isi Quran. Kita hari ni tak pernah pun tengok Nabi. Tak pernah tengok pun. Duk baca dalam Quran, dia kata, Muhammad ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi Muhammad itu contoh yang terbaik. Kita tak nampak. Yang kata Nabi Muhammad contoh terbaik itu contoh kok mana? Tak nampak. Contoh dari segi kepimpinan. Macam mana kepimpinan Nabi? Tak nampak. Yang kata contoh dari segi akhlak. Akhlak Nabi macam mana? Tak nampak. Pasal kita tak pernah tengok Nabi. Bila orang cerita kata Nabi Muhammad ni hidup sederhana sekali. Orang pergi ke rumah dia sampai bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bangkit keluar mai. Keluar mai tengok belakang Nabi. Nabi tak pakai baju. Tengok belakang Nabi berjalok. Bermakna Nabi tidur atas pelepah kurma. Sahabat dia tengok benda ni. Dia observe benda ni. Dia tahu Nabi ni sederhana. Nabi Muhammad, pemimpin agung umat akhir zaman. Menguasai semua yang ada pada masa itu. Sehinggakan Rom dan Parsi tunduk pada dia. Raja Kisra, Raja Kaisar yang hebat dengan tentera, dengan kekayaan tunduk pada Nabi. Nabi Muhammad tidur atas pelepah kurma. Sahabat berkesan benar ni bila dia tengok. Dia pergi rumah Nabi. Tengok rumah Nabi tak ada apa. Belakang Nabi berjaluk tidur atas pelepah kurma. Jatuh air mata mereka. Dia tengok. Yang kata Nabi sederhana. Tu dia tengok. Kita tak nampak. Benda tu kita tak nampak. Jadi kita tak tahu sebenarnya Nabi Muhammad ni macam mana dia. Yang sahabat sayang sangat dekat dia ni pasal apa? Yang sahabat sanggup mati 80 orang dikeliling lubang Nabi jatuh dalam perang Uhud. Pasal apa 80 orang ni sanggup mati? Kita tak nampak tu sebab mereka sanggup mati tu tak nampak. Tetapi sahabat sanggup mati pasal dia nampak. Kasih dia pada Nabi mengatasi kasih dia pada diri dia sendiri. Mengatasi kasih dia pada anak isteri dia sendiri. Mengatasi kasih dia pada harta dia sendiri. Sahabat sanggup mati kerana Nabi, kerana Allah, kerana Islam, agama dia. Kalau di akhir zaman ni, ada di kalangan kita boleh dapat yang tu. Sanggup mati kerana Islam. Kalau di akhir zaman ni, ada orang yang sayang kepada agama lebih daripada sayang diri dia. Lebih daripada sayang kedudukan dia. Lebih daripada sayang pangkat dia. Bermakna, inilah orang yang hebat iman, Nabi kata. Ni orang yang hebat iman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Arab Badui ni ditunjukkan dengan bukti ni. Pokok kurma yang mati dah tiba-tiba berjalan pula mai dekat Nabi. Kemudian pokok kurma tu bagi salam pula dekat Nabi. Kemudian Nabi suruh balik, dia balik duduk balik di perdu dia. Bila tengok benda ni mengucap dia. Kata dia cukup ya Rasulullah. Jangan ada tunjuk lebih pada tu. Aku percaya apa yang kamu kata. Memadailah. Kemudian menyuruh oleh Nabi akan pohon kurma itu kembali. Maka kembali dia kepada tempatnya. Maka berkata oleh Badui itu, ya Rasulullah, aku minta akan dikau akan satu mukjizat yang tiada pernah minta akan dia oleh yang lain daripada aku. Dia tahu pun. Dia tahu. Dia kata ni aku minta kau ni orang lain tak nak minta saja. Aku ni jahat je.
Ni aku minta pokok kurma mai ni memang apa pun tak nak minta. Dia kata aku aja pakai huduh minta. Dia kata saja aku nak tengok benda tu boleh jadi tak boleh jadi. Boleh sungguh. Dia kata. Maka engkau perkenankan akan daku kepadanya. Maka izinkan olehmu akan daku bahawa aku sujud bagi engkau. Sudah sujud di belakang tiap-tiap sembahyang. Maka sabda Nabi SAW, tiada harus sujud bagi orang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau harus bagi seorang bahawa sujud bagi lain daripada Allah taala, nescaya aku suruh akan sekalian perempuan bahawa sujud bagi suaminya mereka itu kerana membesarkan bagi hak suami mereka itu. Tu dia nak abah yang tu je dalam kitab ni. Dia nak abah kata perempuan, dia nak abah kata kalau sekiranya dibenarkan manusia sujud pada manusia, isteri lebih layak sujud pada suami. Dia nak abah yang tu je. Pergi cerita dulu. Pergi cerita berdui mai cabat Nabi, apa semua cerita, semua pokok kurma, cabut balik kanan, cabut balik kiri, itu semua cerita jalan, pergi bagi salam kat Nabi, Nabi suruh bagi duduk, dia ni pun mengucap apa semua cerita tu semua. Berdui ni kata, Allah ya Rasulullah, dia kata aku tak pernah tengok benda ni jadi depan aku, lah aku nak minta satu aja, aku nak minta hang bagilah aku nak sujud kat hang sekali. Kerana kagum dia, kerana dia rasa tak boleh, dia mesti kena sujud dekat Nabi ni. Nabi ni hebat ni, Nabi ni betul-betul Nabi ni. Minta nak sujud sekali aja kat Nabi. Nabi kata jangan. Islam tak benar manusia sujud pada manusia. Kalau Islam benar, isteri kena sujud pada suami, bukan hang sujud pada aku. Dia nak tunjuk kata besar tu tuntutan supaya isteri menghormati dan taat kepada suami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Jadi lepas ini dia akan masuk satu cerita lain. Maka mendahulukan Rasulullah akan hak segala suami atas segala perempuan, atas tiap-tiap hak. Dia nak cerita tentang tanggungjawab suami dan isteri, insyaAllah. Wallahu a'lam. Kitab ni dia tak ada titik yang terlalu. Kita jadi nak mandi tak mana. Dia berterlalu sikit. Tak apa. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan pada malam, insyaAllah.